Uhayyikum jami'an bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wattabi'i tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-Syeikh Abdul Ghani Yahya wa Syeikh Umar Yusuf, syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya Allah mengizinkan kita berada di dalam satu majlis ilmu pada malam ini, yang moga-moga dengan ilmu ini akan mendidik diri kita semakin yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kepada Rasulullah. Maka dengan jalan yakin dan jalan iman itulah kita dikira layak untuk dimuliakan Allah di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Selu amin. Allah nak syurga pun. Baik. Tamu-tamu sekali, yang dihormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung di sana. Nombor 5. Muqaddimah kat mana? Alhamdulillah dah. Lepas tu sadaqallah. Alhamdulillah dah. Okey, baik. Kita sambung perkataan seterusnya lah, insya-Allah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil wahdaniyah wa tanazzaha an musyabahatil hawadithi
fi nu'utihil azaliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil muwahhidina wa safwati rabbil alamina sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillah, segala puji tertentu bagi Allah. Allazi isim mausul, maknanya yang. Selalunya yang ni digunakan untuk menyatakan sifat. Jadi yang ni merujuk kepada Allah. Sebab dia mula dengan Alhamdulillah tu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang mana? Macam tu. Allah yang. Tu dia nak maksudkan. Nak maksud sifat Allah. Kenapa saya sebut kata Allah yang mana? Bukanlah Allah tu ada banyak. Tapi Allah macam mana yang kita faham. Sebab tu dalam kubur, malaikat muka wa nakir, dia akan tanya apa? Marrab buka. Siapa Tuhan kamu? Kenapa pergi tanya siapa Tuhan kamu? Dah Tuhan banyak ke? Dah Tuhan satu. Apa dia tanya? Sebab dia nak tanya, kenal tak kenal Tuhan kamu tu? Tuhan macam mana yang kamu kenal? Macam lah ni kan, apa nama, kalimah Allah sudah orang cakap apa, rayuannya ditarik balik. Maknanya dia bebas nak diguna pakai oleh agama lain. Jadi kalau gereja pakai kalimah Allah, kuil pun pakai kalimah Allah, di situ cabaran bagi kita orang beriman, orang Islam. Allah macam mana yang kamu faham? Kalau dia tulis dalam Bible, Allah yang macam dia kata, Allah yang dikatakan Trinity, di langit namanya Allah, di bumi namanya Jesus. Kemudian apa nama, ada pula yang kata Allah kahwin dengan Maryam dapat Jesus pula dah. Ada anak pula kot, mana dah cucu siapa dia pula. Ni. Jadi macam mana yang kita faham? Lam yalid wa lam yulad. Ia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi yang di situlah untuk kita, dalam arti kata lain, Tok Syekh nak bagi tahu kita, itulah kena belajar akan sifat. Dengan belajar sifat Allah membawa kepada mengenal Allah, zat Allah yang sebenar. Tapi kalau tak kenal sifat, maka tak kenal zat. Contoh ni, bukan saya nak samakan, tapi contoh saja. Mungkin nama saya ni macam tadi Tok Imam AJK umum. Kuliah maghrib kita akan disampaikan oleh Ustaz Syakir Nasoha. Orang yang mungkin dia tak kenal, dia akan dengar nama, orang tanya dah siapa dia kuliah malam ni. Tu tadi dia sebut Ustaz Syakir Nasoha. Mana satu? Dia pun pandang keliling, tahulah mana satu. Dia tak, sebab dia tak kenal sifat. Dia cuma kenal nama sahaja. Kenal nama tak semesti tepat. Macam tadi ya. Lepas tu kebetulan ada seorang masuk, janggut panjang labuh sampai pusat. Ni kot kata. Mana hang tahu janggut panjang? Tak semesti. Ada je ustaz janggut pun tak ada. Macam mana? Tak tumbuh. Kan tak? Jadi bukan macam tu cara dia. Dia kan bukan main boleh teka-teka Allah macam mana. Allah gini-gini kot, Allah gitu-gitu kot. Tak boleh. Jadi nak kena kenal sifat. Macam mana nak kenal sifat? Contoh macam sifat diri saya. Biasanya Ustaz Syakir ni dia naik kereta Hilux warna hitam. Tup satu tanda. Tu ada Hilux hitam parking situ. Kan? Biasanya dia suka pakai serban. Tu serban. Dia suka pakai ridak dia sebelah bahu kanan. Tup satu lagi dah. Satu sifat. Kan tak? Lagi apa lagi? Dia handsome juga orang kata. Contoh kan? Lagi tengok satu yang tu kot. Sebab apa? Sebab sifat tu semua ada. Ciri-ciri tadi. Dia pun Assalamualaikum Ustaz Syakir. Ya. Barulah kena. Lagi pula kalau dia boleh senarai sifat tu betul-betul sebiji satu-satu. Tai lalat pun tahu kat mana.
Lagi tepat itu dipanggil ma'rifah, kenal. Dan kalau Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Tahu Allah tu wujud, Allah tu kidam, Allah tu baqa, sampai kepada kaunuhu mutakalliman. Tu kenal Allah yang dengan sebenar-benar kenal. Bukanlah saya setuju isu kalimah Allah ni boleh orang lain pakai. Kalau ikut kita pun tak setuju. Tetapi kalau tak berlaku macam ni, sampai hari ni kita orang Islam tidak mengambil endah tentang nak mengenal Tuhan. Betul tak? Ada hikmah lah. Memang kita tak setuju benda yang tak betul, kita tetap tak setuju. Tapi kita pandang hikmah di sebalik dia. Kadang kita buat tak kisah. Hari ni barulah nak bertahan, barulah nak betul-betul nak kenal Allah, nak bahaya, baru nak nitik beratkan soal akidah, soal tauhid. Kalau tak, buat lebih kurang. Sifat 20 buat lebih kurang. Tu. Dengan belajar sifat akan membawa kepada kenal zat. Begitu. Baik. Jadi alhamdulillah, kata musannif pengarang kitab, segala puji bagi Allah yang mana? Tafarrada. Apa maksud tafarrada? Tafarrada ni asal kata mufrad. Mufrad maknanya singular, satu. Yang satu. Bil wahdaniyah, bi itu dengan makna dengan. Al wahdaniyah itu makna esa. Wahda, ahada, satu, esa. Wahdaniyah, esa. Segala puji bagi Allah. Allah mana? Allah yang ketunggalan dengan keesaannya. Makna esa dia ni, tu kena mengaji pula lah. Sifat wahdaniyah tu panjang lebar lah syarahan dia. Nanti dalam kitab kita ni kita mengaji lah. Esa dari segi zat, esa dari segi sifat, esa dari segi af'al, perbuatan Allah. Tapi nak ceritanya itu tu. Tauhid satu, Allah satu. Mana boleh Tuhan banyak? Tuhan tu satu. Okey. Tapi cabaran lagi, tolak agama yang mengatakan Tuhan banyak. Hindu kata Tuhan banyak, tolak. Buddha kata Tuhan banyak, tolak. Tinggal ada 3 agama yang disebut sebagai agama samawi. Agama samawi. Kenapa dipanggil agama samawi? Samawi itu ambil pada perkataan samawat, iaitu artinya langit. Samawat, langit. Agama yang datang dari langit ada 3, iaitu Yahudi, Nasrani, Islam. Maksudnya sini bukan kita kata Yahudi itu betul, Nasrani itu betul, tetapi agama asal tu daripada Allah, cuma dipesongkan selepas itu. Itu kita kena faham kan. Kitab-kitab yang lama, yang iaitu kitab Zabur, kitab Taurah, Injil, itu yang dibawa datang oleh Nabi Daud, Nabi Musa dan Nabi Isa. Tu. Cumanya selepas Nabi mereka wafat, mereka pun pesongkan kitab-kitab tersebut. Maka terhasillah Bible, macam-macam lah yang bukan daripada yang sebenarnya. Jadi kalau ikut asal usul Yahudi itu daripada agama yang benar, asal usul. Nasrani pun begitu juga, asal usul, tapi dipesongkan. Maka Yahudi jadi tak betul, Nasrani pun jadi tak betul. Allah nukilkan dalam ayat suratul Fatihah 17 kali kita baca setiap hari. Mana? Baca ujung tu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang mana jalan lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Mana nikmat? Nikmat Islam dan nikmat iman. Tu nikmat. Lepas tu kita minta ghairil maghdub bi alaihim waladdallin. Mana? Itu baca syok ni siap geleng-geleng. Ghairil maghdub bi alaihim, geleng. Dah faham tak? Tahu. Kan? Ghairil maghdub asal kataan ghadbun. Ghadbun artinya marah, murka. Maghdub yang dimurkai. Siapa dia dimurkai? Yahudi. Dimurkai Allah. Waladdallin. Ad-dallin asal kataan dollun. Dollun artinya sesat. Dollin jamak, yakni orang-orang yang sesat. Siapa sesat? Nasrani. Tu kita minta tu.
tak nak jadi macam Yahudi dan tak nak jadi macam Nasrani. Sekarang ni kita tengok kenapa Allah kata Yahudi tu maghdub, dimurkai. Sebab orang Yahudi terlalu mencintai dunia sehingga mengabaikan akhirat. Tu orang Yahudi. Fokus kat dunia sangat, akhirat diabaikan. Maksud macam mana? Okey, kita tengok teknologi barang kita ni, kebanyakannya siapa yang cipta? Produk daripada mana? Daripada Yahudi. Yang saya rasa setiap daripada kita ada. Apa dia? Facebook. Tahu Facebook? Facebook. Nah, ada tak? Ada. Ustaz pun ada. Kan? Cuba tengok warna dia, warna Facebook tu. Kan sama dengan warna biru bendera Israel. Sebiji. Yalah, memang dia yang buat. Nama pengasas dia Mark Zuckerberg. Nama Yahudi memang buruk-buruk. Jangan boh nama anak itu. Ada Mark Zuckerberg nama dia. Dia pengasas, dia yang buat. Lepas tu saya nasihatkan, kita guna yang dibuat oleh Yahudi ni, tak terus kita jadi Yahudi, tapi kita guna atas untuk umat Islam. Tak apa, kita guna Facebook buat live, rakam kuliah. Kita guna Facebook untuk sebarkan poster-poster majlis ilmu. Ada tak masalah? Bukan kita, jangan buat yang bukan-bukan. Tu kan, Facebook. Satu lagi, jangan tulis segala-galanya dalam tu. Kan dia guna konsep nama biodata. Tulis nama penuh, nama isteri, nama anak, link kan pula tu. Link dengan isteri punya page, atau anak pula, ayah dia, mak dia, tok nyang pun ada. Gitu. Ada tak Facebook tok nyang? Ada masuk. Nak. Jangan. Sebab apa? Sebab itu dia sedang merekod data kita. Sedar tak sedar, segala maklumat dunia ni ada kat dia. Berapa majoriti umat Islam di Malaysia dia boleh tahu. Populasi dia tahu. Duduk tang mana dia tahu. Gambar, berlambak-lambak boh gambar. Dia boleh ambil gambar kita. Dia nak buat apa, tipu muslihat ke apa ke, boleh. Jaga-jaga, hati-hatilah. Jadi boleh boh main Facebook, tapi tak usah boh gambar. Kan? Boh gambar sepana. Pelayar kan, boh gambar bunga, tak masalah. Tapi boh gambar sendiri. Kalau boh pun tak usah banyak, sekadar untuk kawan kita kenal, oh ni dia. Satu dah. Ni habis boh gambar banyak. Gambar untuk kenangan keluarga kita sudah di rumah album. Tak payah boh dalam tu. Sebab data itu dia simpan semua data kita tu. Dia ada satu bilik besar, dalam tu berpuluh-puluh atau tak tahu beratus ke beribu tak tahu. Server, tahu server. Orang yang komputer tahulah. Situ semua dia simpan maklumat-maklumat ni, seluruh dunia ni. Semua dia tahu. Duk tang mana, kita buat apa, siapa yang tulis Israel koyak pun dia tahu. Sebab tu dia boleh detect tulisan kita apa semua, dia boleh detect. Dia ni hardcore tak hardcore, serang tak serang, benci tak benci dengan Israel ke apa, semua dia tahu. Itu jaga-jaga. Itu perbuatan mereka. Banyak lagi kalau nak senaraikan teknologi-teknologi yang Yahudi buat. Itu menunjukkan Yahudi ni fokus sangat ke dunia. Satu lagi nasihat saya. Kita kongsi bersama. Kalau Facebook tu kat depan sekali tu dipanggil apa? Dipanggil wall, betul? Panggil wall. Wall tu bahasa Melayu apa? Wall bahasa Inggeris wall. Dalam bahasa Melayu apa? Din. Takkan tak belajar bahasa Inggeris ni. Teruk sangat. Kan, dinding. Wall tu kan dinding. Soalan saya, kenapa dinding? Itu kan komputer kita. Apa dinding pula dipanggil? Kenapa dipanggil dinding? Ada kaitan dengan Jerusalem. Di Israel ada satu dinding, namanya Holy Wall, dinding mulia. Di situlah tempat orang-orang Israel ni, agama Yahudi ni, dia akan letak kepala dia kat dinding tu dan dia meratap, mengadu segala nasib, sedih kan, duit bantuan tak dapat kata, contoh kan. Hari ni tak payah pergi Israel, dia buat wall tu dalam Facebook kita tadi. Bila dia buat gitu, berapa ramai yang mengadu nasib dalam wall di Facebook dia.
Betul tak? Sama tak perbuatan dia dengan mengadu nasib di wall di Jerusalem, dinding Jerusalem tu, di Israel tu. Akhirnya perbuatan dia menyerupai seperti perbuatan Yahudi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia datang daripada kaum tersebut. Menyerupai Yahudi, jadi Yahudi lah dia. Perangai macam Yahudi. Tu. Nampak mainan dia halus sangat. Hati-hati ya. Mampu nak pergi ngadu dalam tu? Kenapa nak ngadu dalam tu? Nak ngadu dengan Allah lah. Nak pergi ngadu dalam Facebook apa? I benci suami I ni. Hal keluarga dia habis cerita dalam tu. Orang kata picit ubat gigi dari bawah, dia picit atas. Tu pun nak cerita. Ada tak? Sungguh ada. Lagi suami komen balik balah. Alah, mana-mana pun boleh, atas boleh, bawah boleh, kata. Tu je. Betul semua orang baca, semua orang like. Yang like pula ada first like, yeah, saya first, kata. Apa tak? Ni kata. Ni yang berlaku. Anak, kita buat benda bukan-bukan. Ngadu-ngadu dengan Allah lah. Doa, rintih ke Allah. Tu satu hal. Ada tak? Okey, dia tulis doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Apa semua dia tulis, dia buh di Facebook. Ada. Kalau dia nak kongsi amalan doa, okey, alhamdulillah. Tapi kalau dia nak doa dalam Facebook, saya nak tanya, bila pula Allah main Facebook? Nak doa Allah lah terus, kan? Tak payah tikar sejadah, tak payah masjid, tak duduk rumah saja boleh. Duduk atas katil tu, tanda tangan ya Allah. Doa dengan Allah. Setan cocok. Mu doa seorang-seorang atas katil, siapa dia tahu. Mu tulis dalam Facebook, bau orang kata bagus dia ni. Tu kena. Kena dah tu. Tu hati-hatilah. Hati-hati. Bukan tak boleh kita nak share kebaikan. Ada juga Nabi suruh kita tunjukkan kebaikan, tapi hati-hati. Jangan sampai hati kita niat kerana mengharapkan kepujian makhluk. Antara tandanya apa? Bila makhluk tak puji, kita terasa hati. Tu maknanya kita mengharapkan puji. Tapi kalau kita buat, orang puji ke tak puji ke, aku tak heran. Itu insya-Allah ikhlas. Okay? Tapi nak ceritanya tadi ni, orang Yahudi fokus dunia, tetapi mengabaikan akhirat. Apa maksud mengabaikan akhirat? Cuba tengok. Orang Yahudi, orang Israel lah yang beragama Yahudi, tidak menyebarkan agama Yahudinya. Dia tak buat kerja dakwah. Yahudi tak tersebar di tempat lain. Dia duduk di Israel tu je. Kalau negara lain pun ada sikit-sikit. Sebab apa? Sebab dia tak mementingkan soal akhirat, tak mementingkan soal dakwah. Itulah perangai orang Yahudi. Dia sibuk dunia. Itu saja. Jadi lebih mementingkan dunia dan mengabaikan akhirat. Itu sifat orang Yahudi. Namanya maghdub, dimurkai Allah. Allah marah kat dia, murka. Kemudian dhalin, sesat. Siapa sesat? Nasrani. Kenapa dikatakan sesat? Melebih akhirat, tinggal dunia. Orang Nasrani pula terlampau fokus akhirat, dunia dia abai. Bukti, cuba tengok. Paderi kira macam imam lah. Kalau di masjid kita panggil imam, kalau di gereja tu paderi lah, father. Kahwin pun tak nak, kan? Sebab apa? Dia kata ini dunia, tak mau. Dia nak akhirat saja, dunia tak. Kahwin pun tak nak. Tu imam kita siap nak cari lagi. Tapi bukan sinilah, di mana lain. Marah imam lagi. Ada contoh. Ada satu cerita. Dia naik kapal terbang. Tu imam duduk sebelah dia, paderi, dua orang. Imam sini, paderi sini, duduk sebelah. Naik kapal terbang pula jenama jenis orang putih punya jenama, bukan Mas Airline ni, jenama orang putih. Jadi bila jenama orang putih kapal terbang tu, dia hidang arak. Sampai kat imam kata tak boleh, haram. Cannot. This is haram. Kan? Kata si paderi kata, kenapa you tak nak? Kata, ini barang baik, sedap, kata. Tak boleh, saya punya agama Islam ini kata tak boleh. Sedap pun, kalau sekalipun sedap tak boleh, haram.
Jadi padri itu kata tak apalah, saya ambil 2, yang dia punya saya minum juga. Padri itu pun minum. Okey, lepas tu dia pun sembang. Kapal terbang pun landing, turun sampai ke airport. Di balai ketibaan. Sampai kat balai ketibaan kan biasakan orang sambut kita. Kan, kita keluar gate tu orang pun sambut. Jadi tu imam ni 4 orang perempuan sambut dia. Lawa-lawa pula tu, muda-muda. 17, 18 umur. Baru sambut, peluk, cium pipi apa semua. Lepas tu padri ni nampak padri ni pun tegur, anak-anak dia kata. Dia kata bukan, isteri-isteri. Tu dia 4 orang tu tu imam kan. Lepas tu imam tanya padri, you tak ada isteri sambut? Tak boleh, kata padri. Isteri haram. Dia kata, padri, isteri haram, tak boleh ada isteri. Kata tu imam, asal pula, ini barang baik dia kata. Ini barang baik you rugi lah, tak dapat, dia kata. Faham, tak faham sudah, macam tak faham, dia letih aku cerita. Kan, tu dia. Okey. Jadi maknanya itulah perangai bukan Yahudi, Kristian tadi. Perangai orang Kristian. Kristian dia lebih sangat kepada akhirat, sampai tak nak nikah, tak nak kahwin kan. Tak nak apa nama dunia ni ditolak. Sebab tu di negara luar sana, negara kafir sana, gereja dipisahkan dengan pentadbiran kerajaan. Sehingga kan orang gereja tak boleh masuk campur urusan kerajaan, urusan pentadbiran. Gereja fokus gereja je. Ampun dosa orang lah, buat apa nama dia punya sembahyang lah kononnya, dia punya itulah apa semua kat gereja dia. Mana dia main akhirat tu je lah contohnya kan. Tetapi dunia tak mau. Kahwin tak nak, apa tak nak, dunia tak mau. Jadi tolak dunia, akhirat saja, itu perangai Nasrani, perangai Kristian. Allah kata dolin, sesat. Ni golongan yang sesat. Diingat di jalan betul ke arah akhirat, tapi sebenarnya sesat. Apa sesat? Dunia tak ambil. Habis yang jalan dinamakan Islam, inilah namanya wasitah, pertengahan. Dunia pun ada, akhirat pun ada. Ni betul jalan yang selamat. Bukan tolak dunia, bukan tolak akhirat. Dua-dua kita ambil, tapi dengan cara yang betul. Tu kita kena faham. Sebab tu kita tak boleh tolak dunia kan. Lepas tu mana boleh memisahkan urusan agama, urusan masjid dengan pentadbiran kan. Tak boleh cerita politik di dalam masjid. Apa tu? Nak cerita kat mana? Sedangkan dulu ada delegasi daripada negara luar, dia mencari khalifah. Di zaman tu khalifahnya Saidina Umar kan, Saidina Umar ibn Al-Khattab. Ni nak cari Saidina Umar, nak cari khalifah. Dia tanyalah pada orang yang lalu lalang, di manakah rumah khalifah? Di mana bukan rumah, di manakah pejabat khalifah? Pejabat kerajaan lah. Mana pejabat pemimpin, pejabat khalifah? Khalifah ni kalau kita nisbah tempat kita ni macam Perdana Menteri lah. Di mana pejabat Perdana Menteri? Kalau kita orang tanya, tunjuk mana? Putrajaya. Ni ditunjuknya Masjid Nabawi. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, sampai betul-betul depan masjid. Mana? Tu dia tunjuk, orang pun tunjuk masjid. Dia kata ni masjid. Aku tanya pejabat khalifah. Kata pejabat khalifah dalam masjid. Sebab khalifah duduk di masjid. Khalifah duduk di masjid. Maknanya bila maksud khalifah duduk di masjid, perbahasan tentang pentadbiran negara di mana? Di masjid. Di rumahnya Allah. Hari ini kita memisah-misahkan segala kegiatan dunia kita dengan masjid. Memanglah disebut adab, tak boleh cerita hal-hal dunia di dalam masjid. Tapi kalau dunia sahaja, kalau dunia tu kaitan dengan agama, contoh saya bicara tentang mandi, tapi mandi tu ada kait dengan hukum hakam agama. Tak ke itu namanya bicara tentang agama? Kan dunia. Kita cerita politik Islam, pentadbiran Islam, dunia ke tu? Ke akhirat tu? Tu faham situ. Bukan kita kempen parti, kita kempen nak politik yang membawa keuntungan kepada Islam. Betul kan dunia, tu akhirat. Yang Nabi cegah ni musembang bola. Apa pula bola kaitan dengan Islam, kaitan dengan agama?
Masa dia sepak tu, lepas gol dia baca Yasin tu lepas tu. Dia tahan kira. Tapi ada gitu. Mana ada. Itu yang dimaksudkan, tak boleh cerita hal-hal dunia. Tapi ini bukan cerita hal dunia tu. Khalifah duduk situ. Nak khalifah macam hari ni kan. Kalau orang zaman dulu-dulu perkahwinan, walimatul urus dia buat dekat masjid, pekarangan tepi-tepi masjid buat situ. Jadi sambil makan, lepas tu nak semayang. Ingat tak? Dulu mana ada dewan balai raya, tak ada lagi. Lah ni baru ada. Dulu semuanya masjid, musalla, balasah. Tu orang dulu-dulu. Sekarang ni bukan saya kata jadi haram buat di dewan, tidak. Tapi apa beza? Saya nak bagi kita nampak. Kalau kita buat di pekarangan masjid, saya nak tanya, berani tak berani nak pasang karaoke? Nampak? Tak ni kan? Takkan nak di tepi, takkan gitu. Pakai speaker masjid tu. Tak berani. Orang cakap gila benda buat kerja macam tu. Tak ni, tak buat. Karaoke tak buat. Lepas tu buat tak campur lelaki perempuan kalau dekat pekarangan masjid? Tak campur lah. Segan kita ni masjid, takkan nak campur lelaki perempuan. Asing. Muslimin sini, muslimat sana. Macam dalam masjid kan. Nampak tak? Kesan dia akan terjaga. Tapi kalau buat di dewan, tak payah kata karaoke, siap menari terus. Nak joget terus atas pentah. Nampak? Ni sikit demi sedikit. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kamu akan ikut mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Yang ajar buat semua ni siapa dia ajar? Bukan orang kita, orang dia, barat kafir laknatullah. Kita ikut sikit. Saya bukan ikut agama dia. Cuma mereka buat di dewan, saya pun buat di dewan lah. Itulah shibran bi shibrin, kata Nabi. Sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in. Sahasta demi sahasta. Apa maksud sahasta panjang ni? Sejengkal panjang ni. Apa maksud Nabi? Maknanya kamu ikut mula-mula sikit-sikit aja. Lama-lama kamu ikut banyak-banyak. Sampai kamu sedar. Sebab tu saya cakap tadi, dah haram buat ustaz buat di dewan. Saya tak kata haram, tapi jagalah tata tertibnya. Jangan buat benda yang bukan-bukan. Tapi bila kita dah terbiasa, akhirnya jadi ikut dia. Mula-mula buat dewan saja, tapi tak ada lagu. Lama-lama buat lagu. Lepas tu karaoke, lepas tu menari, lepas tu mula dah baju belah dada, lepas tu kain belakang perempuan tu pula labur panjang, lepas tu budak-budak kecil pegang. Apa benda? Tak sempat potong ke apa kain tu? Pegang. Kalau saya jadi budak-budak tu, saya angkat gini. Padang tu. Kan? Lepas tu baling bunga. Ni banyak ni orang kita buat ni. Baling bunga ke belakang. Dia kata apa? Ini siapa yang sambut bunga tu akan kahwin lepas tu. Baling-baling, tiba-tiba Tok Kadi sambut. Oi, ni kata. Aku nampak. Kan? Ni ikut mana ni? Semua dalam televisyen tu. TV tu tok guru dia tu. Nama dia Syekh Al-Estro'i. Nama Syekh tu. Dia belajar situ. Orang suruh datang bainal maghrib wal isyak kuliah. Duduk dengar sekejap, kan lama mana pun. Tak boleh duduk situ. Akhirnya apa benda yang dalam TV ajar, TV tunjuk contoh drama, tu kita amal dalam kehidupan kita. Yang Quran ajar, hadis ajar, ulama ajar, takkan. Bab mana dia baca? Ada. Mati pakai baju warna hitam. Siapa ajar? Kita tengok pembaca berita. Bila ada kematian orang ternama, pakai tudung. Esok tak ada siapa mati, buka balik tudung. Kalau macam tu, hari-hari mati lah macam tu. Baru dia pakai tudung hari-hari. Apa benda ni? Agama ni dibuat main-main ke macam mana? Mengingat Tuhan tu main-main ke? Ingat Allah tu main-main ke? Lepas tu pakai baju hitam. Siapa aja pakai baju hitam? Cuba baca dalam kitab. Ada. Sunat kamu pakai hitam. Ni ambil mana? Tu orang putih buat. Baju hitam, payung hitam. Mana ada disunatkan begitu? Tapi ikut apa saja orang putih buat, ikut. Kalau kebetulan hari tu memang dia tengah pakai baju hitam, tak apalah. Dan ni balik tukar. Berapa ada orang mati? Tu belik kita ni. Tu kena faham situlah. Ni
apa nama itu, Nasrani tadi, Kristian. Sibuk dia dengan akhirat sampai mengabaikan dunia. Dunia dia tak pandang langsung. Maka yang ini pun namanya sesat. Maka kita tak mau, kita minta Allah dunia pun ada, akhirat pun ada. Itu yang selamat. Okey, baik. Habis ada dua-dua, macam mana nak buat? Nak ambil banyak mana? Tu guru saya ajar. Dia kata, cuba mu tengok Quran orang letak kat mana. Quran biasanya orang letak tempat tinggi. Mana orang letak rendah-rendah kan? Adab kita dengan Quran, letak tempat tinggi. Katalah dia letak tinggi sangat atas rak. Kita nak ambil tak sampai. Sebab kita ni jenis pendek. Jengkit lah, lompat siap tak sampai kak. Tingginya letak Quran. Kita nak baca Quran ni, kita pun pandang kanan, pandang kiri, ada kursi plastik tu. Kita ambil kursi tu, kita buh tepi rak. Kita panjat atas kursi, kita ambil Quran. Dia kata tok guru kami, macam itulah dunia dan akhirat. Quran tu akhirat, kursi tu dunia. Maknanya kamu ambil dunia tu tak salah, ambil kursi tu tak salah, tapi kamu pijak dia untuk capai Al-Quran, untuk capai akhirat. Ambil dunia tak, bukan Islam suruh jadi miskin. Bukan jadi miskin sampai kereta pun bau jalan pusing 5 kali pusing tayar, sangkut pergi jalan. Kata ni zuhud, ni bukan zuhud, kedekut. Duit banyak, tapi tak mau. Kan? Kadang tu kalau belah-belah kampung tu, nombor plate tak ada, pecah lama lah, 4 tahun lah, terbelah 2. Lampu brek tak nyala, lampu depan pun tak nyala. Horn nyawa-nyawa ikan. Bunyi horn. Nak tak nak yang bunyi. Itu tukar berapa ringgit sangat. Bukan makna zuhud. Zuhud ni tak meminta-minta, qanaah, cukup dengan apa yang ada. Jadi bukan maksud kena miskin. Islam bukan ajar suruh hidup miskin. Sahabat ramai je yang kaya, yang ada duit. Kan? Sayyidina Uthman sampai hari ni ada hotel dia. Abdul Rahman ibn Auf, kaya, sahabat Nabi. Jadi maknanya kita guna kekayaan kita tapi untuk capai akhirat. Kan? Ada duit lebih, bantu madrasah, bantu pondok supaya budak-budak pondok boleh mengaji dengan lebih selesa. Bantu masjid supaya orang yang berjemaah dalam keadaan selesa. Kita ada duit lebih, tak apalah. Itu tak ada masalah. Tapi untuk capai akhirat, pijak dunia tu. Ada kenderaan, guna untuk bawa pergi masjid. Nampak ada orang jalan kaki, tumpangkan. Nampak? Itulah nama pijak dunia. Ni dak kedekut pahit. Kan? Ada seorang ustaz Nabi. Tapi saya tak nak sebut nama lah, kita ambil pengajaran aja. Kita nak panggil di pondok saya. Pondok saya bukan macam tuan-tuan ni di belah pekan bandar gini. Ni dalam hutan pondok kami ni. Kanan kiri kelapa sawit. Lorong nak masuk dalam pula jalan kecil. Dia muat-muat satu kereta je lorong tu. Kalau bertembung tengok siapa kuat. Tu pakai highlight tu muat besar sikit. Kata lain kena mundur. Memang jalan kecil, jalan kampung. Bapak faham lah jalan kampung, bahagian sawit, lori sawit masuk berapa kali. Daftar pun berlubang balik, jadi jalan banyak lubang, jalan rosak-rosak gitulah, lebih kurang. Lepas tu jemput seorang ustaz ni. Ustaz buat kuliah ceramah di tempat kami, boleh insya-Allah kata. Kami tunggu sampai maghrib dah ni, habis dah maghrib tak sampai lagi. Ustaz ni duduk tang mana ni? Telefon dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz duduk tang mana? Ana sampai dah. Tak nampak pun Ustaz. Di jalan luar. Ustaz boleh tak minta tolong anak murid Ustaz ambil ana? Awak Ustaz kereta rosak dengan dia? Tak lah, tengok jalan yang rosak, takut kereta ana rosak nanti. Takut kereta dia rosak, sayang sangat kereta. Takut alignment lari. Alignment lari boleh pergi betul balik di kedai tayar. Tapi kalau iman kita lari nak betul dari mana? Korban lah sikit. Janganlah laju-laju, pelan-pelan lah masuk. Dunia pijak habis-habis, biar lenjan sampai rosak pun tak apa, demi agama. Tok guru saya kereta dia berapa kali berpusing ada, terbalik ada. Sampai bumper tercabut pun ada. Puluh kali bawa pergi kuliah sini. Dulu masa mula-mula saya ngaji pondok bukan ada duit sangat lah, ni adalah rezeki sikit. Pakai van orang wakaf kat sekolah, van vanet.
Saya nak gambarkan, bukan saya nak keji van tu, tapi nak gambar bagi nampak. Van tu macam van orang niaga sayur tu. Kan? Lepas tu pula pintu dia kan tak boleh kunci. Kalau kona tak kena terbuka sendiri. Canggih tu, auto tu. Boleh terbuka sendiri. Kalau pegang tak kuat campak kan. Bumbung tak kata, kalau hujan nitik bocor. Ada sekali tu nak pergi kuliah, pintu tak boleh buka. Orang tunggu lah, kenapa ustaz ni tak turun-turun. Sampai dia pergi tepi, ustaz nak tolong buka ke? Bukan nak tolong buka, memang tak boleh buka dari dalam. nak kata uzur. Tapi saya kata tuan-tuan tengok van tu memang nampak buruk, tapi buruk-buruk dia pun dia tak pernah ponteng kuliah. Asal kuliah dia mesti datang, sebab dia bawa saya. Tuan-tuan ada kat ponteng? Ada sekali-sekali tak datang. Nak ceritanya macam tu lah. Mana korban lah. Ada dunia tak salah, tapi korban untuk akhirat. Lenjan lah, guna sampai habis. Tak apa, nanti Allah ganti yang baru pula, insya-Allah. Jangan takut soal dunia, untuk kita guna jalan akhirat. Beli yang cantik-cantik, beli jubah cantik-cantik kerana kasih kat sunnahnya Nabi, tanda kasih kat Nabi. Allah mahalnya kata. Kitab kita jual RM10 kata mahal dah. Pada buku sains, buku matematik mahal lagi. Buku majalah bukan-bukan, gambar bukan-bukan, buku mancing mahal lagi. Itu kitab kira abad agama nak menyelamatkan dunia dan akhirat dia. Boleh sampai kepada syurga dia. Tak boleh nak beli. Gitu. Ada kitab ada. Saya ada. Jadi itu dia. Dunia kita guna dia untuk capai akhirat. Tak salah. Pijak dia. Ni tak, dia nak ambil Quran. Orang kata ambil kursi tu, ambil dah. Lepas tu dia belai kursi. Bodoh ke cerdik? Alah kursi, cantiknya kursi. Orang suruh panjat ambil Quran. Macam tu. Ada orang dia ni sayang dunia, tak pergi capai agama dia. Jadi guna dunia kita untuk capai akhirat. Guna kenderaan ke apa ke, alat yang Allah rezekikan ke atas kita untuk capai pahala Allah nanti di hari akhirat. Alhamdulillah sekarang ni saya nampaklah ada sedikit perubahan. Ramai orang kaya lah ni nak kepada akhirat. Saya dapat maklumat lah, saya tak tahu, tapi orang cerita kat saya. Habib Umar datang hari tu, ada seorang datuk, dia buat satu bilik khas dekat rumah dia. Datuk orang kaya kan. Dia buat satu bilik khas kat rumah dia. Bilik tu khas untuk Habib Umar. Apa dia guna kekayaan dia untuk menyanjungi ulama. Itu yang kita nak. Macam tu kita nak. Sanjungi alim ulama. Guna untuk barang, untuk bahagian akhirat. Kemudian wa tanazzaha an musyabahatil hawadithi fil azaliyah. Wa tanazzaha wadan. Tanazzaha ni ambil daripada perkataan tanzih. Tanzih ni maksudnya tak terkena pada Allah tu sedikit pun benda kekurangan atau tak elok. Kalimah dia apa? Subhanallah. Subhanallah ni nama dia tasbih, nama lain dia tanzih. Jadi kalau orang sebut kalimah tanzih, subhanallah. Arti apa subhanallah? Maha suci Allah. Apa makna maha suci Allah? Tak terkena pada Allah Ta'ala itu sikit pun kekurangan. Sikit pun tak ada. Cacat, kurang, lemah, tak ada. Kat Allah semua yang terbaik, yang elok, yang sempurna. Itu. Jadi macam mana nak buat? Yang elok-elok semua kat Allah, yang buruk-buruk nak buh kat siapa? Nak buh kat siapa yang buruk-buruk? Tak nak ngaku. Boh kat kita. Boh macam tu. Yang pandai Allah, yang bodoh tak nak ngaku ni. Enggak, saya dekat itu. Barulah. Sebab tu kalam ulama menyebut kan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, barulah dia kenal Tuhannya. Apa maksud kenal diri?
kenal aku ni bodoh, aku ni lemah, aku ni tak erti apa, aku ni tak ada kekuatan, aku ni semua ni yang lemah-lemah tu kat kita. Baru dia nampak Allah tu yang hebat, Allah yang maha mengetahui segala-galanya, Allah ni semua. Tapi selagi mana dia nampak dia yang pandai, dia tak nampak Tuhan tu pandai. Silap-silap dia menyangka Tuhan tu macam bodoh lah pula. Tu yang keluar kata tu. Hudud tak sesuai kat negara kita. Mu ingat Tuhan bodoh. Mu ingat Tuhan tak tahu negara ni ada wujud Malaysia ni. Mu ingat Tuhan tak tahu dalam negara ni masyarakatnya majmuk. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Dia boleh jawab kata tak sesuai nak laksana hudud sebab masyarakat di sini majmuk. Dah Tuhan tak tahu. Dia. Sebab apa? Dia rasa dia lagi pandai. Undang-undang dia buat lagi betul daripada undang-undang yang Tuhan buat. Sebab dia nampak dia yang pandai. Bila nampak dia pandai, dia tak nampak Tuhan tu yang pandai. Malah dia sangka pula Tuhan tu yang bodoh. Walaupun dia tak sebut Tuhan tu bodoh, tapi dengan kata begitu, itu menunjukkan dia menyangka Tuhan tu tak reti. Dia yang reti. Ni bahaya ni. Kan, bahaya. Sebab tu dalam Islam kita diajar belajar sehingga mati. Tidak ada peringkat. Ulama kita dulu, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Nawawi, macam-macam imam, ulama hebat-hebat, mengaji sampai mati, mengaji. Tak ada peringkat, oh saya dah tahap degree, tak apa dah. Bukan salah masuk degree, masuk diploma, masuk master, tapi takut-takut kita pegang dengan degreenya kita, aku dah cukup pandai dah sebab aku ada degree. Aku cukup hebat dah sebab aku master. Kan, aku ada PhD dah, pakar hadis. Ngaku pakar hadis tu, nak ada PhD. Itu kata. Kan, sampai dia berani kata dalam Sahih Bukhari ada hadis yang tak sahih. Allah berat. Mu kenal tak kenal Imam Bukhari? Kalau Haji Bukhari balik pulau tu cerita lain. Tu Haji Bukhari. Ini Imam Bukhari. Mu kenal tak siapa dia? Lepas tu saya bila mandang macam benda-benda macam ni jadi kan, kami start di pondok, setiap sebulan sekali saya akan baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Kami buat maulid. Lepas tu slot kedua kami bacakan manakib ulama. Ini penting. Tahu manakib ulama ni apa? Maknanya macam biodata ulama. Kita ambil seorang tokoh ulama, kita bacakan perjalanan hidup dia, nama dia siapa, dia lahir kat mana, cara dia mengaji macam mana, apa semua. Supaya apa? Supaya masyarakat kita kenal siapa tu ulama. Kenal Imam Syafi'i tu macam mana. Hari ni ada yang berani cakap Imam Syafi'i pun kadang-kadang tersilap bagi pandangan fatwa. Hui, mu ingat siapa dia ni? Ingat Haji PE. Kan? Ini Imam Syafi'i. Bukan imam masjid. Imam dari segi ilmu. Imam dari segi ilmu ni syarat dia untuk dapat title imam dalam ilmu ni paling sedikit, bukan paling banyak, paling sedikit 300,000 hadis dalam kepala. Tahu tak Imam Bukhari hafal hadis berapa banyak? Nah, Sitami'ati alfin, ulama sebut dalam kitab berapa? 600,000 hadis dalam kepala dia. Bukan 6 hadis, 600,000. Kita 6 patah kial-kial lagi. Kan? Inna apa? Kan? Kita sangkut lagi 600,000. Bukan sakat matan dengan sanad-sanad an haddasana. Aduh. Baru-baru ni saya ikut daurah kitab Sahih Bukhari dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari di Janda Baik, Mahat beliau, Mahat Syekh, Mahat An-Nur, mengaji dengan beliau tu kitab, tapi mengaji secara samak, sardan, baca laju. Kami baca laju, dalam sejam boleh dapat hampir 50 hadis, lebih kurang lah, ataupun hampir kat 80 hadis dibaca dengan kadar laju. Itu pun penat. Gini lah mata. Gitu. Nah, baca je baru, belum betul-betul ngaji, baru baca. Sejam setengah. Kan? Sejam setengah. Mula-mula semangat gini, tegak. Lepas sejam gini, dah setengah jam gini. Makin lama makin tak larat. Tu baru baca. Dah Imam Bukhari kumpul 16 tahun keliling habis Mekah, Madinah, Iraq, Syria, pi cari hadis. 16 tahun pi cari nak tulis. Nah, akhirnya dia tulis dalam kitabnya Sahih Bukhari sebanyak 7,000 lebih hadis.
Daripada 600,000 hadis yang dia hafal, hanya 7,000 dia tulis di dalam kitab Sahih Bukhari. Sebab apa? Sebab 7,000 tu yang dia yakin sangat itu hadis sahih. Maknanya dia dah tapis. Yang ni betul-betul dia yakin sahih, dia buh. Sebab tu orang namakan Sahihul Bukhari. Tiba-tiba dia mahu mengaji PhD 4 tahun kat satu universiti, dia kata dalam Sahih Bukhari pun ada yang tak sahih. Kita kata dia ni mabuk ketum ke benda? Betul tak? Budak tu ngaji tadika, lepas tu komplain lecturer dekat universiti. Logik tak? Macam tu lah, taraf tak kena. Dahsyat zaman hari ni. Hati-hatilah. Jadi Allah Ta'ala tanzih, subhana, maha suci Allah, tak terkena pada Allah sebarang bentuk kekurangan. Ni kalau tak kenal Allah elok-elok ni, Allah pun kadang-kadang ada silap juga. Mau ingat siapa dia Tuhan tu? Betul. Ni kalau tak belajar betul-betul kenal Allah ni, dia anggap Allah ni macam kawan-kawan dia. Zaman hari ni jaga tuan-tuan. Anak-anak muda mana ambil peduli soal-soal agama, lagi-lagi soal ketuhanan, keimanan pada Allah. Allah berat. Itu tanazzaha daripada musyabahah, tashbih artinya keserupaan. Musyabahah mana keserupaan. Jadi bila sebut watanazzaha an musyabahati, tak terkena pada Allah kelemahan-kelemahan daripada keserupaan. Al-hawadisi, hawadis jamak bagi hadis. Kalau mufradnya hadis, tapi kalau jamaknya hawadis. Hawadis tu nama lain bagi makhluk. Nama makhluk ni banyak. Makhluk pun dia, hawadis pun dia, kainat pun dia, asya' pun dia, banyak nama makhluk ni. Salah satunya hawadis. Hawadis ni ambil daripada perkataan asalnya hadis. Hadis tu maknanya baharu. Baharu tu maknanya berubah-ubah. Faham? Saya ulang sekali lagi. Hawadis ambil dari perkataan asal dia hadis. Hadis tu maknanya baharu. Makna baharu itu berubah-ubah. Berubah-ubah tu sifatnya makhluk kita. Berarti tu makhluk ni berubah-ubah. Berubah-ubah makhluk ni. Dulu dia kata turun harga minyak. Contoh. Tapi tengok tak turun. Contoh. Sebab dia berubah. Sebab menunjukkan dia makhluk lah tu. Jangan marah. Ni nak cerita makhluk. Berubah-ubah makhluk lah tu. Berubahnya siang ke malam, malam ke siang, kan berubah tu. Berubah-ubah. Dulu musuh, lah ni hero. Faham, tak faham sudah. Kena tangkap cerita lebih-lebih. Baik. Waktu mana makhluk tu berubah-ubah. Sebab baharu, hawadis. Jadi maksud ayat ni apa dia? Wa tanazzaha an musyabahatil hawadis, dan tak terkena pada Allah Ta'ala itu kelemahan daripada keserupaan dengan makhluk. Itu maksud ayat ni kita. Sebab tu saya nak mahamkan masyarakat lah. Sebab tu dahsyat ni, Wahabi ni dahsyat ni, makin mengganas. Hati-hatilah tuan-tuan. Habis dah ni. Kita nak jelaskan pada masyarakat, bukan ustaz-ustaz kita atau ulama'-ulama' kita bergaduh-gaduh. Bukan. Kadang-kadang orang dia tak faham. Ni apa nak ustaz-ustaz ni gaduh, yang ni kata dia, ni kata dia. Bukan pasal kata mengata, tapi nak menegakkan yang hak. Ada di kalangan yang mengaku-ngaku asatizah, pakai jubah juga, berjanggut juga, tapi dia menyatakan sifat Tuhan itu dengan salah. Maka ulama'-ulama' ahli sunnah wal jamaah menegakkannya. Contoh, Wahabi mengatakan Tuhan tu di langit. Okey, saya bagi satu contoh. Saya ambil hujah yang Ustaz Engku buat. Baca dalam ayat Quran Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Dia ambil terjemahan totok-totok sebiji dia terjemah. Ar-Rahman tu maknanya Allah, ala atas, arsy arash, istawa duduk. Dia ambil terjemahan tepat-tepat. Jadi akhirnya dimaksudkan situ Ar-Rahman yakni Allah duduk di atas arash. Okey. Jumpa pula sepotong hadis sahih. Dalam hadis kata sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Saya terjemahkan terus. Sepertiga malam Allah turun di langit dunia. Sepertiga malam ni lebih kurang pukul 3 ke 4 pagi macam itulah.
waktu orang bangkit tahajud. Jadi dikatakan Allah turun ke langit dunia. Sekarang persoalannya, Allah ni di mana? Langit dunia ke? Allah turun ke bumi ke? Atau Allah duduk di langit? Sebab adalah hadis kata Allah turun. Ayat Quran pula kata Allah duduk di atas arah. Kan? Lepas tu pula, sepertiga malam tu bukan sekali berlaku, tetapi setiap masa. Kenapa setiap masa? Sebab bumi ni berputar, berpusing. Contoh tadi kita semayang maghrib, ada di negara lain sedang semayang maghrib sekarang ni. Contoh kita, kalau ada sahabat kita yang nak buat haji ni berada kat Mekah sekarang, adakah sama waktu dia dengan kita? Boleh jadi kita sekarang maghrib, mereka asar. Sekali kita semayang isyak, dia pula maghrib. Jadi maksud saya, waktu maghrib tu sekali je ke? Atau sentiasa berlaku maghrib? Maghrib tu sentiasa berlaku sebab bumi ni berpusing. Begitu juga sepertiga malam tu sentiasa. Jadi bila sentiasa, maknanya Allah duduk di bumi tu lah. Lepas tu kata ni Allah di langit pula. Ada mana satu? Kita tanya dia. Dia jawab macam mana? Kadang-kadang Allah naik, kadang-kadang Allah turun. Pula dah. Lepas tu kita kata tidak, Allah tidak bertempat, kerana tempat itu makhluk. Ada seorang sahabat saya, dia ngaji pondok dulu. Lepas ngaji pondok, dia ngaji sebuah universiti. Tak nak disebutlah di mana universiti tu, kan? Tapi dia mengaji sebuah universiti tu. Akhirnya lecturer dalam universiti dia tu ajar, kata Tuhan di langit. Dia dengar pelik sebab dia ngaji pondok tak begitu. Dia pun cuba angkat tangan, dia kata, ya Syekh, kalau dikatakan Tuhan di langit, saya nak tanya, langit tu siapa cipta ya Syekh? Kata. Syekh tu kata langit tu Allah lah cipta. Kalau Allah cipta, makna langit tu makhluk. Ya, naam, kata Syekh. Kalau Allah cipta langit, maknanya sebelum langit tu dicipta, langit tak ada. Masa langit tak ada, Allah kat mana? Sebab dikatakan Allah di langit. Tapi langit tu dicipta Allah sebab dia makhluk. Bila dicipta, makna asalnya tak ada, kemudian baru ada. Jadi masa langit tak ada, Allah kat mana? Syekh tu pun pening-pening gitu. Akhirnya Syekh tu pun jawab, fi hawa, dia kata, di atas udara. Udara pula. Tanya dia pula, dah udara tu siapa cipta ya Syekh? Udara Allah cipta, Allah husawi, dia kata. Allah lah yang cipta udara. Jadi sebelum udara dicipta, Allah kat mana? Pula dah. Akhirnya dia kata jangan banyak tanya, tak elok, tak ada adab, dia kata. Pula dah. Padahal dia tak boleh memberi jawapan yang betul. Sebab apa? Sebab tidak betul. Allah tidak berhajat kepada makhluk. Kalau Allah memerlukan langit untuk dia duduk, bermakna Allah berhajat kepada langit. Allah perlukan langit. Bila Allah perlukan langit, itu sifat makhluk. Perlu, memerlukan. Perlu ni menunjukkan lemah. Sebab dia perlu benda tu, baru dia boleh. Tak ada, tak boleh. Mana boleh itu? Allah bukannya lemah. Sebab tu kita sebut watanazzaha. Tak terkena pada Allah lemah, kurang, cacat. Tidak. An musyabahatil hawadis. Keserupaannya seperti makhluk, tidak. Makhluk yang memerlukan tempat untuk duduk, memerlukan tempat untuk berdiri. Allah tak memerlukan tempat untuk duduk. Kalau Allah memerlukan tempat, bermakna Allah lemah, kena ada tempat baru boleh Allah duduk. Sedangkan Allah maha kuasa. Jadi Allah, hasilnya Allah wujud bila makan. Bukan makan ni, makan tu tempat. Allah ada tanpa tempat. Pegang situ kemah-kemah. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Lagi dia baca ayat Quran, yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Sebab perkataan yadun diterjemah ke dalam bahasa Melayu artinya tangan. Yadullah, tangan Allah. Dia pun bila sampai ke ayat ni, dia pun berkata, bermaknanya Allah ada tangan lah. Lepas tu kita tanya, macam mana tangan Allah? Tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk, tapi ada tangan. Cakap gini bahaya. Sebab apa? Sebab bila kita sebut Allah ada tangan, apa yang bermain di fikiran tuan-tuan? Apa yang tuan-tuan bayangkan? Zeruk. Betul tak betul? Situ yang bahaya tu. Sebab tu ini bahaya. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah, ulama kita kaji lama dah benda ni, maka tak boleh. Maka ulama takwil ayat tersebut. Jadi yadun di situ walaupun pada asal makna asal ni ialah dengan makna tangan, tapi tangan itu ditakwilkan.
Maknanya diertikan dengan makna kuasa. Yadullahi fawqa aydihim, kuasa Allah di atas kuasanya mereka. Maknanya kalau kamu rasa kamu lagi kuasa, Allah lebih berkuasa atas kamu. Itu maksud. Maka terhasillah kitab-kitab tafsir yang muktabar daripada ahli sunnah wal jamaah. Gitu. Sebab tu terjemahan Quran ni baru je. Dulu mana ada terjemahan Al-Quran? Dulu orang karang bukan terjemahan, tafsiran. Terjemah lain, tafsir lain. Terjemah ni kalih bahasa. Tafsir ni menghuraikan makna pada ayat tu. Kan? Siapa kamu untuk terjemah ayat Allah? Itu kalam Allah tu. Kita boleh terjemah ke? Ya, boleh buat pandai-pandai. Situ bahaya tu. Suatu ulama-ulama dulu dia tak terjemah, dia tafsir. Makna tafsir ni apa dari segi ilmu yang dia faham, dia tafsir apa makna ayat ni. Boleh jadi tepat, boleh jadi mungkin tak tepat, tapi tafsiran sahaja. Itu makna tafsir, menafsir. Dan ulama yang layak untuk mentafsir ayat Quran bukan sebarangan orang. Yang ilmunya tinggilah dari segi ilmu lughah kan. Banyaklah kena belajar ilmu bayan, ilmu mantik, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu badi'. Itu. Ni ikut kuliah sebulan sekali, lepas tu nak tafsir ayat Quran. Loh, telan pil kuda ke benda? Mabuk mana? Ada pula. Mana boleh? Kan? Tak cukup orang mengaji tinggi-tinggi baru dia boleh faham. Gitu. Jadi hati-hati. Jadi mengatakan Tuhan bertangan, Tuhan bertempat, ini menyerupakan dengan hawadis, musyabahatil hawadis. Serupa seperti makhluk, maka bila serupa seperti makhluk jadilah lemah. Maka kita rad Tuhan tidak lemah. Ni bahaya ni. Sebab tu masa dia membida'ahkan kunut subuh, membida'ahkan yasin malam Jumaat, membida'ahkan wirid zikir lepas mayang, bukan kata kita boleh terima, tapi boleh tahan lagi. Kita tak sampai tahap nak hardcore sangat kan. Kita bukan boleh terima, tapi maksudnya okey tak apa lagi lah, sebab barang-barang tu barang-barang sunat, tak buat pun sah. Tapi bila dia main soal akidah, ini tak boleh diam. Sebab ini boleh merosakkan kepahaman bagi masyarakat mengenal Tuhan. Jadi kenal Tuhannya dengan jalan yang salah. Tuhan ada tangan, kan? Tuhan duduk di langit. Tu berat tu, bahaya tu. Sebab tu kita kena tegakkan. Sebab tu kita kena sebut benda ni tak boleh, benda ni tak betul, kan? Sebab dia berkait dengan soal keimanan, soal akidah. Bahaya. Fil azaliyah, fi tu pada azaliyah, artinya sejak azali lagi. Okey, azali ni apa dia? Azali ni adalah suatu keadaan yang nak menyatakan bahawa ketika itu tak ada siapa-siapa melainkan Allah sahaja. Maka keadaan itu dipanggil azali. Okey, keadaan itu dipanggil azali. Kerana Allah itu kidam, tidak ada permulaan. Tetapi makhluk ada permulaan. Maksud ada permulaan, makhluk ni mula-mula tak ada, baru ada. Jadi masa makhluk ni semua tak ada, yang ada hanya Allah. Hanya Allah tu dipanggil azali. Tu. Ni faham? Jadi kata Tok Syekh, wa tanazzaha an musyabahatil hawadisi fi nu'utihil azaliyah. Nu'utihi tu nu'ut, na'at, artinya sifat. Jadi maksudnya, dan tak terkena kelemahan daripada keserupaan dengan makhluk pada nu'utihi, akan sifatnya sejak azali lagi. Maknanya sejak tak ada siapa-siapa makhluk, Allah tak serupa dengan makhluk. Allah tak bersifat macam lemahnya makhluk. Gitu. Dulu saya mengajar di pondok, ada budak universiti ikut sekali lah pengajian, sebab dia cuti semester duduk. Budak universiti ni otak dia pick up sikit lah, laju sikit kan. Jadi dia pun tanya, kalau ustaz kata Allah tak sama dengan makhluk, tapi kenapa dalam sifat 20 kata Allah memiliki sifat melihat? Allah melihat, makhluk pun melihat. Kan nampak sama situ. Nampak? Kita baguslah dia tanya tu, bukan dia tanya tu nak tikai, tapi dia nak bagi faham. Baguslah dia tanya tu, betul?
Dari segi perkataan melihat tu nampak sama. Allah melihat, kita melihat. Tapi saya tanya balik, sama ke Allah melihat dengan kita melihat? Melihat kita ada batas. Melihat Allah ada batas. Melihat kita memakai mata, alat. Allah melihat tidak pakai mata. Kita melihat dekat sangat tak boleh, jauh sangat lagi tak boleh. Dekat sangat macam ni, macam kitab ni aja. Tak nampak ustaz, memang tak nampak, letak atas muka terus macam mana nak nampak, dia kata. Jauh sangat tak boleh kak. Mana jauh? Kitab kat rumah, datang sini. Tu jauh sangat kitab tak boleh kak baca. Tu dekat sangat tak boleh, jauh sangat tak boleh. Allah dekat boleh, jauh boleh. Melihat kita mesti memakai cahaya. Cuba tutup semua lampu ni. Saya kata tak nampak kitab, tangan sendiri tak nampak dah. Gelap gelita. Walaupun mata dia besar bola tenis macam gini, mata besar. Pakai spek pula tebal 5 inci tebal. Walaupun dia punya penglihatan tajam sekalipun, tapi tak ada cahaya. Nampak tak? Tak nampak apa. Maknanya berhajat kepada cahaya baru boleh melihat. Lemah tak? Lemah tu. Allah tak memerlukan cahaya dalam gelap. Disebut semut yang berwarna hitam duduk di atas batu yang hitam dalam keadaan malam yang gelap gelita. Allah tahu. Saya kata semut, cacing dalam lubang, dalam tanah pun Allah tahu. Allah nampak. Hati kita bicara apa, Allah tahu. Hati kita kata tak habis lagi dah pukul 9 lebih ni. Allah tahu. Nak habis ni, jangan risau. nak cari point last dia, kan? Gitu. Tu Allah. Itu mana sama kan begitu? Tak sama. Dan penglihatan kita ni bukan kalau dalam Pak Dael kan, dia terang lagi nampak cantik lah. Kita bukan melihat sebenarnya, tapi kita diizin lihat. Ada perkataan di kat depan. Di tu maknanya diberi izin. Mana Allah izin kita lihat, baru kita boleh lihat. Allah tak izin lihat, tak boleh lihat. Kita tengok, kalau dikatakan lihat tu memang pakai mata, orang buta ada tak ada mata? Ke rapat terus kulit dia sini? Tak ada mata. Kenapa tak boleh lihat? Sebab Allah tak izin. Kalau lihat tu milik kita, kita sekati boleh melihat, kita boleh melihat semua. Jin kita boleh lihat, iblis kita boleh melihat, roh kita pun boleh melihat. Tapi atas izin Allah, yang Allah izin lihat, yang Allah tak izin, tak dapatlah lihat. Sekali-sekala Allah izin lah lihat. Pocong ni mayang subuh duduk atas pokok, kata. Tu masa tu Allah izin sekejap, bagi dia tengok sikit, kan? Patah balik tak pergi. Nampak? Tu kadang-kadang makhluk halus yang kita ternampak. Sebab Allah izin. Tu nak menunjukkan kita ni dikawal oleh Allah. Lihat kita tu dikawal. Allah tak ada siapa-siapa kawal. Jadi watanazzaha an musyabahatil hawadisi fi nu'utihil azaliyah. Kalau siapa yang pakai kitab Rumi macam ni, dia tertinggal perkataan nu'utihi. Nun ain waw taha, ha simpul. Nu'utihi, dia tak tulis situ. Mungkin dia terlepas pandang. Tapi kalau kitab Jawi lama ada. Fi nu'utihil azaliyah. Nu'ut tu makna sifat. Pada sifatnya sejak azali lagi. Kalau dah ma'arid li sukun tu maknanya apa? Dah habis. Tu panjang tadi ujungnya tu, maknanya dah habis. Cukup tu. Jangan banyak sangat tepu. Jadi nanti insya-Allah jika diizinkan Allah pada kuliah kita yang akan datang, tulisnya tanda lagi tak habis-habis duk nu'utihi azaliyah tu lah. Kan? Lepas ni tanda situ. Lepas ni sambung wassalatu wassalam. Nak bila nak khatam kitab ni? Wassalatu wassalam. Lepas ni tanda situ. Saya ajar sikit budak-budak pondok ngaji macam mana. Bila tok guru berhenti, dia sengkang perak gitu. Jangan sampai semua tu padam lah, tulisan lain pula. Sini sengkang sini, tarik tepi, tulis tarikh. Tarikh berapa hari bulan kita mengaji hari tu. Tarikh tu penting juga, dia sebagai kenangan. Sok-sok mana tahu tuan-tuan bakal asatizah juga, tak mustahil.
mengajar pula, tengok dulu ngaji tahun ni kan. Lepas tu tengok next tak ada dah. Ponteng dah lepas tu. Tu yang last. Nampak? Okey dekat ada gak sikit ilmunya kan. Gitu. Nah, sampai situ nah berhenti. Nanti kita sambung wassalatu wassalamu ala. Berhenti situ. Jadi sebelum saya tutup majlis, sedikit pengumuman. InsyaAllah pada bulan 9 saya nak melaksanakan ibadah umrah. Jadi saya nak mengajak kalau ada jemaah-jemaah di sini ataupun sampaikan pun boleh juga yang nak pergi dengan saya umrah pada tarikh 25 hari bulan 9 September. Berdekatan dengan tarikhnya kelahiran Nabi. Bulan 9 tu bulan Maulid. Kerana tarikh lahir Nabi jatuh pada bulan 9 tu 28 bulan 9. Kita terbang 25. Jadi sampai kat sana kita Maulid. Lagi dekat dengan jasadnya Nabi kan. InsyaAllah kita buat maulid kat sana. Dan saya ada pembacaan kitab bulan 8 ni di pondok kami. Saya belum keluarkan poster lagi, tapi pada hujung bulan 8, tarikhnya belum dikeluarkan lagi, cuma saya beritahu dulu awal-awal. Pada hujung bulan 8 saya ada buat daurah kitab, menyambung daurah yang sebelum ni, pembacaan kitab Hidayatus Sibyan. Hidayatus Sibyan ni kitab fardu ain. Dalam tu tauhid ada, fiqh ada, tasawuf pun ada. 3 sekali dalam tu. Dan kitab ni kebiasaannya di pondok-pondok antara kitab yang awal akan dibaca pada anak-anak murid, pada pelajar. Sebab dia asas. Tauhid, fiqh, tasawuf. Hari tu kami buat daurah, kami cuma habiskan tauhid sahaja. Sifat 20 habis dah, khatam bahagian bab sifat 20. Dan daurah yang akan datang ni akan bermula daripada ilmu fiqh, iaitu kitabus solah, bab semayang, bermula dengan bab taharah, bab najis, kenal najis, mana mughalazah, mukhafafah, mutawasitah. Ngana tu macam mana cara nyuci, lepas tu kenal air, ada air mustakmal, air mutan najis, lepas tu macam mana ambil wuduk, mana had ambil wuduk. Kadang-kadang ambil wuduk pun tak kena. Orang perempuan sideburn ni termasuk dalam bahagian muka. Kalau dia tarik sideburn buh ke belakang, dia basuh muka, bahagian sideburn tak basah, tak sah wuduk. Tu kena mengaji tu. Mana had muka, mana had tangan. Kadang-kadang lalu tangan lebih kurang, bahagian siku tak kena. Basuh-basuh lipat, bila buka sini kering, bila kering tak sah. Sebab apa? Had dia sampai sini siku. Sebab tu disuruh kita lebihkan ghurrah muhajjalin, lebihkan had, bahagian had kena tahu. Mana buku lali. Kadang-kadang tu saya perasan tengok bukan sinilah, tempat lain. Dia nak basuh kaki, duduk dalam slipper lagi kaki, main curah-curah gitu je. Kalau dia sekadar nak basuh kaki sebab nak masuk masjid, tu cerita lain. Ni ambil uduk, suk gitu je. Tak boleh. Bila angkat kaki bahagian tapak kering, tak kena air. Sebab kaki tadi melekat dengan slipper. Tak sah. Banyak. Tu baru cerita wuduk. Belum cerita mandi wajib lagi macam mana. Belum cerita haid lagi, nifas kan. Macam-macam lagi. Nanti belajar bab fiqh sampai bab semayang, bab zakat, bab haji, lepas tu bab semualah yang lengkap dalam rukun Islam tu, sampailah ke bahagian tasawuf. Dan insya-Allah bahagian muka surat yang terakhir saya akan khatamkan di Mekah. Masa pergi umrah tu, pembacaan muka surat yang akhir sebagai khatam dibaca di Mekah untuk ambil barakah. Jadi kalau ada siapa-siapa nak follow, nak ikut daripada daurah, sampailah kita bawa khatam di Mekah. Maulid dapat, khatam kitab dapat. Dan insya-Allah umrah kali ni saya bukan nak buat macam jalan-jalan biasa, kita buat umrah saja. Kita kali ni hari tu saya pergi, kami buat kajian tentang sirah Nabi. Jadi kita nak bawa umrah kali ni umrah jejak hijrah Nabi. Kita akan bawa start daripada mana Nabi mula-mula sebelum sampai di kota Madinah, masa mula-mula Nabi hijrah. Ada satu tempat Nabi solat pertama sebelum sampai Quba lagi. Kita pergi kat tempat tu dan kita ambil barakah, semayang sunat di situ supaya dapat pahala semayang di tempat yang Nabi pernah semayang. Tempat tu banyak orang tak tahu. Tapi kami dah buat kajian dengan sahabat-sahabat kami yang mengaji di sana, yang ada buat research dan sebagainya. Dah terbukti, ini bukan cakap-cakap mulut, terbukti di dalam kitab, ada catatan dia. Jadi makna sahih. Kemudian kita bawa ke Masjid Quba. Lepas tu kita berjalan, ada satu jalan namanya Syariq Sunnah.
jalan yang dilalui oleh Nabi sendiri untuk daripada Quba sampai ke Masjid Nabawi. Dari situ keliling tu punya banyak sejarahnya Nabi, sirah Nabi, sejarah-sejarah tentang kerajaan Turki Utsmaniyah, sejarah tentang urusan agama kita. Sampailah akhirnya sampai ke Masjid Nabawi. Dan insya-Allah itulah perjalanan kalau ada yang berminat, harga dia, package tu kos dia 8990. Tapi insya-Allah kalau siapa yang nak booking dulu untuk malam ni, kita bagi diskaun 300. Jadi untuk bilik berempat 8690. Naik speed train. Bukan dari sini speed train. Ya. Sini naik kapal terbang lah. Speed train tu dari Madinah ke Mekah. Cepat sikit sampai kan, gitu. InsyaAllah kalau ada siapa berminat bolehlah, boleh bagi tahu nanti di meja niaga kami. Dan macam biasalah kami bawa barang niaga untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. InsyaAllah bolehlah membeli sambil niat menderma. Jadi cukuplah sekadar tu perkongsian ilmu, bukan mengajar pun, kongsi-kongsi ilmu saja. Kalau ada salah dan silap boleh tolong tegur kepada saya. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Mohon maaf kalau tersalah bicara. Yang baik itu datang daripada Allah, dan segala kekurangan itu salah dan silap saya sendiri dari segi adabnya. Adapun hakikatnya kullu min indillah, setiap sesuatu semuanya daripada Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.